Selamat sejahtera, nama saya adalah Nirmata Anna Pengguna Kundo dari kelas V9. Ahli kumpulan saya adalah Rishna Devi Steven dan Asita Maniam. Tugasan yang diberi adalah bentangkan secara berkumpulan bagaimana laman web yang dibina dapat digunakan oleh pasukan anda, iaitu pasukan kami, dalam proses pengajaran dan pembelajaran berpandukan model reka bentuk pengajaran Azure. Okay. Dalam model Azure ini, A adalah analisis, iaitu analisis murid. S adalah state objektif, iaitu nyatakan objektif. S adalah select media materials method, iaitu pilih kaedah, media dan bahan. U adalah utilize media materials, iaitu guna media dan bahan. R adalah require learner participation, iaitu penglibatan murid, dan E adalah evaluate and revise, iaitu nilai dan semak. Okey, dalam laman web kami, tajuk kami adalah in, iaitu Urmei dan Panmei. Urmei adalah singular, Panmei adalah plural. Okey, jom kita tengok analisis. Okey, dari segi analisis, kumpulan sasaran kami adalah murid-murid tahun. Murid-murid tahun 1 iaitu seramai 30 murid. Terdapat 14 pelajar perempuan dan 16 pelajar lelaki. Dari Sekolah SDKT Alor Gajah. Okey, ciri-ciri murid ialah mereka mempunyai gaya pembelajaran visual dan auditory. Dalam kumpulan sasaran kami, terdapat pelajar yang mempunyai tahap pemahaman lemah, sederhana dan cemerlang. Hasil pembelajaran yang hendak dicapai adalah di akhir pembelajaran, murid dapat mengenali Urmei dan Panmei. Urmei adalah singular, Panmei adalah plural, serta murid dapat mengenali dan menggunakan kal vigudi. Kal adalah imbuhan dalam Panmei, iaitu plural, dengan betul. Tempoh pengajaran adalah selama 1 jam, iaitu bersamaan 60 minit. Okay. Yang kedua adalah S, iaitu state the objective. Yang merupakan dalam bahasa Melayu, nyatakan objektif. Okey, objektif kami adalah murid dapat mengenali Urmei dan Panmei, iaitu singular dan plural, menyatakan Urmei dan Panmei, serta murid dapat mengenali dan menggunakan kal vigudi. Kal ialah imbuhan dalam Panmei dengan menggunakan dengan betul. Okey, murid-murid perlulah mengenali tentang Urmei dan Panmei, iaitu singular dan plural. Mereka juga perlu menyatakan Urmei dan Panmei, iaitu contoh-contoh Urmei dan Panmei dengan betul. Dalam Panmei tersebut, murid-murid perlu menggunakan imbuhan kal dengan betul. Oleh itu, daripada objektif tersebut, murid-murid kita boleh pasti iaitu murid dapat fahami tentang apa itu Urmei dan Panmei, penggunaan Urmei dan Panmei. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Asita Ana Perempuan Maniam dari unit B9. Seterusnya saya akan menerangkan S, iaitu Select Media, Materials and Methods. Dalam bahasa Melayu, memilih kaedah, media dan bahan. Sebelum mengajar sesuatu topik, guru perlu memastikan memilih kaedah, media dan bahan yang sesuai dengan aktiviti PDP supaya dapat mencapai objektif pembelajaran bagi sesuatu tajuk. Bukan itu sahaja, pemilihan kaedah, media dan bahan ini sangat penting supaya dapat menjamin keberkesanan PDP, proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, seseorang guru perlu merancang pemilihan kaedah, media dan bahan ini dengan teratur. Okey, yang pertamanya adalah kaedah. Kaedah ini, guru perlu memastikan kaedah ini sesuai dengan aktiviti PDP. Manakala tujuan penggunaan media adalah untuk memastikan sesuatu maklumat disampaikan kepada murid secara bermakna. Manakala bahan sumber pengajaran dan pembelajaran adalah menjadi fokus pembelajaran.
Okey, dalam kaedah ini, semasa merancang laman web ini, kami gunakan kaedah latihan, iaitu murid diberikan latihan tentang urmai dan panmai dalam bahasa Inggeris singular dan plural secara asing-asing. Manakala media pula, media ni meliputi visual, audio dan video. Dari segi visual, kami guna gambar dari internet, ada yang gambar GIF dan gambar statik. Dari segi video, video ni dimuat turun dari aplikasi YouTube. Manakala audio pula, audio ni direkod. Seterusnya, bahan sumber pengajaran dan pembelajaran lembaran kerja, iaitu murid diberikan worksheet yang telah disediakan melalui aplikasi Hook Widgets. Bagi saya, kaedah latihan ini sangat sesuai kepada murid kerana pada masa kini murid mengikuti PDPR. Oleh itu, mereka boleh melakukan ataupun membuat latihan yang telah disediakan secara individu. Seterusnya ini adalah gambar media dalam laman web. Yang pertama adalah gambar yang digunakan dalam laman web. Gambar ini digunakan sebagai contoh bagi penerangan, manakala video ini diberikan untuk penerangan yang selanjutnya. Video ini dimuat turun daripada YouTube. Seterusnya ini adalah audio yang telah direkodkan supaya mudah untuk memberi arahan kepada murid apabila mereka melayari laman web yang telah berfungsi kepada mereka. Seterusnya adalah U, iaitu Utilize Media and Materials. Sebelum itu, saya ingin menyatakan apa perbezaan antara S dan U. S adalah guru memilih kaedah itu ketika bermulanya sesi pengajaran, manakala U menggunakan media dan bahan ini ketika berlangsungnya sesi pengajaran. Dalam menggunakan media dan bahan, guru perlu menitik beratkan beberapa kriteria. Pertama adalah guru perlu memastikan menggunakan media yang tidak bermasalah. Kedua adalah pastikan media yang digunakan memberi pengalaman yang baru. Bukan itu sahaja, yang ketiga adalah dapat mewujudkan PDP yang berkesan. Seperti saya kata, media yang tidak bermasalah. Guru perlu memastikan menggunakan media yang tidak bermasalah dalam laman web ini. Hal ini demikian kerana apabila murid menekan pada audio atau video yang diberikan dalam laman web itu, pastikan itu berfungsi. Kalau tiada, murid akan berasa keadaan itu menimbulkan perasaan bosan kepada murid. Kedua adalah pengalaman baru. Hal ini demikian kerana laman web yang disediakan adalah khas untuk murid tahun 1. Mungkin murid tahun 1 ini tiada pendedahan kepada laman web seperti Google Site. Oleh itu, penggunaan media dalam laman web seperti Google Site ini akan memberi pengalaman yang baru kepada murid. Okey, dalam aspek ini, gunakan media dan bahan ini, yang pertamanya adalah murid diberikan penjelasan dalam bentuk teks. Jika kita tengok dalam laman web yang telah disediakan, guru memberikan penjelasan dalam ayat bagi setiap jenis and dalam bahasa Inggeris singular dan plural. Kedua adalah murid ditunjukkan gambar yang berkaitan bagi setiap jenis and dalam bahasa Inggeris singular dan plural. Gambar ini memainkan peranan yang sangat penting kerana
dapat meningkatkan daya ingatan murid. Bukan itu saja, mudah menarik minat murid. Ketiga adalah video. Media yang gunakan seterusnya adalah video. Video ini dimuat turun daripada aplikasi YouTube dan digunakan sebagai medium untuk menyampaikan maklumat tentang tajuk yang diberikan. Hal ini demikian kerana laman web yang telah disediakan adalah untuk murid yang mengikuti PDPR. Hal ini bermaksud guru ini tiada berdepan murid. Maksudnya mereka tiada panduan guru atau orang lain. Dalam keadaan ini, guru boleh menggunakan media audio supaya mudah untuk memberikan arahan kepada murid. Murid pun akan mendapat arahan apa yang mereka perlu buat secara teratur atau urutan apabila mereka mendapat link laman web tersebut. Seterusnya, murid diberikan latihan secara individu yang disediakan melalui aplikasi Books Widget. Latihan itu adalah dikenali sebagai satu latihan pengukuhan sebelum mereka mula membuat kuis yang telah disediakan melalui Google Form. Ini adalah bagaimana guru menggunakan media dan bahan dalam laman web. Seterusnya ini adalah link laman web. Ini adalah laman web yang telah disediakan yang bertajuk N dalam bahasa Inggeris singular dan plural. Ini adalah halaman utama. Apabila murid mendapat link laman web ini adalah muka depan, muka halaman. Dalam murid diberikan audio, murid akan mendengar audio ini supaya memahami apa yang berlaku dalam laman web ini. Selepas mendengar audio ini, mereka akan tekan butang yang seterusnya untuk halaman kedua. Ini adalah halaman kedua. Begitu seperti saya kata sebelum ini, ada penerangan, kemudian gambar yang berkaitan dengan penerangan tersebut, kemudian murid akan mendengar audio yang telah diberikan. Begitu juga murid akan menekan butang yang seterusnya sehingga butang yang terakhir iaitu link untuk membuat kuis. Oleh itu, guru perlu memastikan penggunaan media bahan ini adalah sangat efektif. Ia dapat mewujudkan PDP yang berkesan serta dapat menarik minat murid. Yang itu sahaja daripada saya. Slide yang seterusnya akan dibentang oleh rakan saya. Selamat sejahtera. Nama saya Rishna Devi anak perempuan Steven dari kelas B9. Saya akan menerangkan tentang dua kandungan yang terdapat dalam model Asia, iaitu tindak balas pelajar dan menilai dan menyemak. Pertama adalah untuk R, iaitu tindak balas pelajar. Mengikut perisian, kaedah yang terdapat adalah pembelajaran berpusatkan murid. Selepas itu, aktiviti yang terdapat dalam perisian adalah latihan dan kuis tentang Urmei dan Panmei, iaitu murid diberikan latihan tentang Urmei dan Panmei secara asing-asing tetapi bentuk soalan yang sama supaya menentukan sama ada mereka faham atau tidak tentang tajuk N dan dua jenis dalam tajuk N iaitu Urmei dan Panmei serta penggunaan kalvigudi dalam Panmei. Untuk makluman, latihan dihasilkan melalui aplikasi Book Widgets dan kuis dihasilkan melalui aplikasi Google Form. Bentuk soalan yang diberikan kepada murid adalah murid ditunjukkan beberapa gambar. Bentuk soalan latihan yang diberikan kepada murid adalah murid ditunjukkan beberapa gambar
dengan diminta memilih gambar yang menunjukkan Urmei atau Panmei mengikut soalan latihan. Selepas itu, bentuk soalan yang kedua adalah murid diminta memadankan gambar yang diberikan dengan Urmei atau Panmei yang sesuai mengikut soalan latihan. Selepas itu, soalan ini adalah mampu merangsang minda murid dan membantu murid untuk lebih memahami dan menguasai tajuk in dengan meneka dan menentukan jawapan yang betul dalam latihan dan kuis. Selepas itu, murid juga membuat kuis yang diberikan untuk keseluruhan tajuk in melalui Google Form. Selepas itu, latihan dan kuis ini dalam perisian ini menjadi efektif dengan memastikan dan membantu untuk mencapai objektif pembelajaran dengan tepat, iaitu di akhir pembelajaran murid mengenali tentang keseluruhan tajuk in dan dua jenis dalam tajuk in iaitu Urmei dan Panmei, serta dapat menggunakan Kalwigudi iaitu imbuhan untuk Panmei. Aktiviti iaitu latihan dan kuis juga mampu mencetus pengalaman baru kepada murid. Ini kerana murid mempelajari sesuatu yang baru melalui membuat latihan yang menarik. Murid juga dapat memberi tindak balas yang betul selepas mempelajari tajuk in dan juga dapat menguasai tajuk in dengan baik. Seterusnya, ini adalah contoh gambar latihan yang diberikan. Gambar pertama adalah latihan diberikan untuk tajuk Panmei. Salah satu jenis dalam tajuk in iaitu Urmei. Gambar kedua adalah latihan yang diberikan untuk jenis yang kedua iaitu Panmei dalam tajuk in. Selepas itu, ini adalah kuis. Gambar kuis tentang keseluruhan tajuk in. Selain daripada itu adalah menilai dan menyemak. Okey. Untuk menilai dan menyemak, kuis diberikan kepada murid untuk keseluruhan tajuk in melalui Google Form. Kuis ini ditabir dan dijalankan secara atas talian dengan menggunakan Google Form. Kuis diberikan kepada murid sebelum dan selepas menggunakan perisian untuk menentukan keberkesanan perisian ini. Selepas itu, selepas murid selesai menjawab kuis dalam Google Form, jawapan kuis dapat disemak dan markah diberikan secara terus dalam Google Form. Keputusan markah murid sebelum dan selepas menggunakan perisian dianalisis untuk menentukan keberkesanan perisian. Di akhirnya, objektif tercapai, murid memperoleh markah yang baik. Ini kerana semasa menganalisis keputusan markah murid sebelum dan selepas menggunakan perisian, murid mendapat markah yang baik. Kebanyakan murid, majoriti mendapat markah yang tinggi selepas menggunakan perisian. Keputusan markah murid itu dalam kuis baik selepas menggunakan perisian. Dan terdapat murid yang mendapat kurang sederhana dan tinggi sebelum memberi perisian. Tetapi selepas memberi perisian, kebanyakan murid mendapat markah yang tinggi. Oleh itu, perisian ini menjadi sangat efektif untuk murid. Alat media dan bahan digunakan telah membantu dalam proses pembelajaran dan pengajaran, iaitu alat media dan bahan yang digunakan adalah video, audio, animasi
dan sebagainya. Semua pelajar telah menggunakan bahan dan media dengan betul. Objektifnya tercapai. Di akhirnya dapat ditentukan bahawa perisian ini menjadi suatu media pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan efektif. Itu sahaja untuk menilai dan menyemak. Ini adalah contoh kuis yang diberikan kepada murid untuk menentukan keberkesanan perisian, iaitu kuis tentang keseluruhan tajuk in. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.